Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, video cikgu ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab 6 persamaan linear, subjek matematik tingkatan 1. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan 6.1 berkenaan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Untuk video ini, cikgu akan terangkan 6.2 iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, video ini cikgu buat pada bahagian 1 dan juga bahagian 2. Okey, bahagian 2 kita akan belajar pada masa yang lain. Kita akan fokuskan dulu bahagian 1, 6.2, dua objektif yang utama ini. Baik, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Yang keduanya, murid boleh membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi dan sebaliknya. Okey, baik, kita nak lihat apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kalau sebelum ni kita belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kalau satu pemboleh ubah, kita wakilkan dengan satu huruf. Okey, kalau dua pemboleh ubah, sudah tentunya lah dua huruf. Baik, kita tengok lebih lanjut. Okey, mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan yang mempunyai sebutan-sebutan algebra linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, apa persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Kita wakilkan sebagai AX tambah BY tambah C. Okey, perhatikan kat sini. Baik, pemboleh ubah yang cikgu maksudkan ialah X dan juga Y. Okey, A, B, C ni adalah nombor. Okey, untuk persamaan asas ni cikgu tak letak nombor kat sini. Cikgu nak kamu jelas. Okey, bentuk yang sebenar dia ialah AX tambah BY sama dengan C. A, B, C ni adalah nombor. Kita letakkan nombor kat sini. Dengan keadaan A dan B bukan sifar. Ingat nilai A dan B ni tak boleh sifar. Kalau A sifar, okey, katakan cikgu letak sini A ni sifar. Sifar dalam X kita akan dapat sifar. Jadi tinggallah BY sama dengan C ataupun nombor di sini 3Y sama dengan 2. Okey, ini dah kira pemboleh persamaan linear satu pemboleh ubah. Sebab tu kita tak boleh jadikan A dan B ni sifar. Okey, kena lihat A dan B tidak boleh sifar. Okey? Sebab kalau salah satu A nilai ataupun nilai B ni sifar, maka dia bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Baik, contoh persamaan linear dua pemboleh ubah daripada AX tambah BY sama dengan C ni, cikgu letak kat sini, katakan A, cikgu gantikan dengan nombor 7. 7X, okey, tambah B ni cikgu letak nombor, katakan 2. 2Y sama dengan C ni, okey, cikgu pilih nombor 6. Okey, jadi 7X tambah 2Y sama dengan 6 ini adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Kenapa kita kata dia persamaan linear dua pemboleh ubah? Kita lihat 3 syarat utama ni. 1, 2, 3. Yang pertama, okey, dua pemboleh ubah diwakili dengan dua huruf yang berlainan. Mesti persamaan itu ada dua huruf yang berbeza. Katakan persamaan ini tadi ada huruf X, ada huruf Y. Okey? Ataupun mungkin kita boleh ada huruf S, ada juga huruf T. Ataupun mungkin ada huruf P, ada huruf Q. Begitu. Okey? Dia mesti huruf yang berlainan dan mesti ada dua huruf. Okey, kemudian yang kedua, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1. Baik, tengok ni, cikgu dah pernah ajar sebelum ni, kuasa dia mesti 1. Dia ada S kuasa 1 ataupun sini kan S kuasa 1 atau kita biasa tulis S saja. 1 tu kita tak tulis. Maksudnya ni kuasa 1 lah ni. S, T, P, Q. Tapi kalau dia beri dalam bentuk begini kan, cikgu letak kat atas ni katakan dia beri sambung sini. Okey,
Katakan diberi 7x kuasa 2 tambah y sama dengan 6. Okey, tengok kat sini ni. X kuasa 2, pemboleh ubah ini kuasa tertinggi dia dah 2. Dia tak memenuhi syarat kuasa tertingginya mesti 1. Jadi ini bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Kerana apa? Walaupun dia dua huruf, tapi ni kuasa tertinggi dia bukan 1. Ingat kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah mesti 1. Yang ini kuasa tertinggi dia bukan 1. Sebab tu dia bukan kategori persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, kemudian yang terakhir tentulah untuk persamaan mesti ada tanda sama dengan atau tanda kesamaan. Okey, ini namanya tanda kesamaan. Okey. Okey, kita tengok contoh persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam kotak merah ini cikgu bagi 3 jenis persamaan. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Kemudian X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Dan 3H tolak 1 sama dengan 5K. Kalau kita susun ikut persamaan A, X tambah BY sama dengan C, cuba perhatikan ini. Okey, A ini adalah 6. Okey, X digantikan dengan huruf P. AP tambah BQ sama dengan C. Okey, jadi A ini 6. Apa pemboleh ubah dia? Iaitu P dan Q. Jadi ini adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Kalau yang ni, walaupun dia dalam bentuk pecahan di sini, tapi pemboleh ubah dia masih lagi 2, iaitu X dan juga Y. Okey, ada tanda-tanda sama dengan, kuasa tertinggi dia masih 1. Yang ini pun sama. Baik, kalau kita lihat 3H tolak 1 sama dengan 5K. Kalau ikutkan persamaan yang betul, AX tambah BY sama dengan C. Okey, sama dengan lepas tu tak boleh ada pemboleh ubah ini. Sebenarnya kita boleh susun ini, persamaan ini jadi bentuk begini macam mana? Cuba cikgu buat Tengok cikgu buat. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okey, kita dah belajar konsep persamaan. Baik, 3H. Okey, 5K ni tanda tambah, bawa kiri jadi tolak. 5K. Okey, sama dengan tolak 1 ni bawa ke kanan jadi tambah 1. Atau kita letak 1 saja. Tengok, sekarang kita dah dapat bentuk persamaan linear dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubahnya adalah H dan K. Nampak? Pemboleh ubahnya adalah H dan juga K. 3H tolak 5K sama dengan 1. 1 ini adalah nilai bagi C. Okey, jadi bila tengok soalan macam gini, dia tak dapat bentuk macam gini, jangan serta-merta cakap ini bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Tengok syarat yang 3 cikgu bagi ni. Syarat dia mesti ada 2 huruf. Okey, 2 huruf. Ada 2-2. Dalam persamaan ni ada 2 huruf. Ada tanda sama dengan. Kuasa tertinggi bagi huruf ini mesti 1. Maksudnya sama ada H sahaja ataupun K saja. Dia tak boleh ada kuasa 2, kuasa 3. Itu bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jelas? Baik, kita tengok slide seterusnya. Baik, sebelum ni kita dah belajar cara untuk membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sekarang ni kita nak belajar pula bagaimana nak bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah apabila diberikan situasi. Okey, sekarang ni kena ada dua pemboleh ubah, maksudnya mesti ada 2 huruf lah. Okey, 2 pemboleh ubah 2 huruf. Kalau sebelum ini subtopik yang 6.1 itu satu pemboleh ubah, 1 huruf je. Sekarang yang ni kita kena buat 2 huruf. Baik, contoh soalan. Bentukkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, cikgu tarik sini, nak tulis jawapan dia di sini. Beza antara 2 nombor ialah 18. Baik, beza. Kita tahu beza adalah operasi tolak. Okey, beza adalah operasi tolak antara 2 nombor. Kita tahu tak 2 nombor itu? Ya, kita tak tahu 2 nombor itu. Okey, katakan kita letak 2 nombor tu wakilkan dengan pemboleh ubah R dan juga S. Okey, cikgu pilih R dan S. Awak nak pilih nombor apa pun tak kisah. Janji awak wakilkan dengan huruf kecil kat sini. 2 nombor kan sebab dia nak 2 R dan S. Okey, jawapan dia mesti ialah ni mesti
18. Jadi beza antara dua nombor maksudnya kat sini R tolak S mesti dapat 18. Dah siap. Inilah persamaan linear dua pemboleh ubah bagi situasi A. Baik, situasi B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX. RMX. Dan simpanan wang saku Norita, Ahmad dan Norita. Norita Y. Jumlah. Okey, bila sebut jumlah, bermaksud operasi ini adalah operasi tambah jumlah. Simpanan wang mereka ialah, maksudnya tanda sama dengan 600. Jadi kat sini kita boleh buat persamaannya ialah, okey, untuk Ahmad RMX, kita buat X saja, tambahkan dengan simpanan Norita, X tambah Y sama dengan 600 saja, 600. Dah siap. Begitu saja. Okey? Kita kena faham daripada ayat ni apa operasi yang terlibat. Baik, C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N. Okey? M, N. Okey, dia dah bagi dah pemboleh ubah dia, iaitu M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa oleh dua buah bas untuk bas, okey, bas M jadi 2M. Dan 5 buah van. Van N jadi 5N. Ialah 100 orang. Jadi apa persamaan dia kat sini? Bermaksud 2M tambah 5N sama dengan 100. Okey? Dah, inilah persamaan dia. Okey? Sebab dia kata bas tadi M, van tadi N. Okey, 2 buah bas, 2M lah, 5 buah van, 5N. Jumlah operasi tambah. Sebab tu cikgu tambahkan 2M tambah dengan 5N sama dengan 100. Jadi inilah jawapan untuk situasi soalan C. Okey, senang kan? Okey, cuba fahamkan ayat dan bentukkan persamaan dia. Mesti ada dua huruf. Kalau dia tak bagi hurufnya, kamu kena letak huruf. Kalau soalan dia dah bagi, kena gunakan huruf yang diberi. Okey? Baik, seterusnya, bagaimana kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, sekarang ni dia bagi persamaan linear. Kamu kena buat ayat dia pula. Sebaliknya Okey, sekarang dia bagi persamaan linear kat sini. P tolak 6 sama P tolak Q sama dengan 6. Dia kata P dan Q masing-masing, P untuk murid lelaki, Q pula murid perempuan. Okey, kamu kena buat ayat lah. P tolak Q sama dengan 6. Memang susah tapi kamu kena cuba. Tengok ayat dia. Bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. Okey, maksudnya bilangan lelaki kita wakilkan P ni. P lebih besar kan. Tolak dengan Q bilangan murid perempuan, dapat bahaginya adalah 6 sama dengan 6. Kena buat ayat ni lah. Kalau yang ni 4X tambah 5Y sama dengan 35. Sama tak cerita macam tadi? Buku harga tadi kan. Kita buat ayat macam itulah. Yang ni dia kata jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah 35. Okey, sebab dia kata kat sini sepinggan nasi lemak, X untuk nasi lemak, Y untuk mi goreng. Jadi kita buatlah 4. Maksudnya kalau kita baca ayat B ni, kita boleh bentukkan persamaan linear atas sini. Okey, sebab apa? 4 pinggan nasi lemak, maksudnya kat sini 4X. 5 pinggan mi goreng, maksudnya sini 5Y. Jumlah dia sama dengan 35. Betul lah ni. 4X tambah 5Y sama dengan 35. Jadi kita kena tahulah daripada ayat ini, kita kena daripada persamaan kita bentukkan ayat seperti ini penyelesaian dia. Okey? Okey. Itu saja untuk bahagian 1 subtopik 6.1. Pelajaran akan datang kita akan sambung lagi subtopik yang sama. Bahagian 2 kita sambung yang seterusnya. Okey? Cikgu harap kamu boleh jelas. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.